Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak bincang satu lagi bahagian dalam pengeluaran, iaitu bahagian yang ke-11. So, kita masuk ke bahagian kedua terakhir, iaitu kawalan inventory. So, setakat ni kita dah bincang tentang kawalan kualiti, perancangan pengeluaran dan juga pengenalan pada pengeluaran. Okay? So, kita pergi kepada bahagian yang keempat, kawalan inventory. So, untuk hari ini, kita akan bincang apakah maksud kawalan inventory, sistem kawalan inventory dan kepentingan. Dan bahagian kedua, kita akan bincang apakah jenis-jenis inventory. Iaitu ada 3 ya, bahan mentah, kerja dalam proses dan produk siap. Ini merupakan fakta khusus. Okay? So, apa dia kawalan inventory? Kawalan inventory maksudnya kita nak pastikan stok bahan mentah ni sentiasa mencukupi. Okey, bahan mentah ni sentiasa mencukupi dan bahan mentah ni diuruskan dengan baik. Okey, supaya kita boleh gunakan bahan mentah ni dengan sempurna. Okey, dan memenuhi keperluan dan permintaan untuk tempoh tertentu. Jadi inventory merupakan perkara yang sangat penting dalam pengeluaran. Jika ada gangguan dalam inventory, ini boleh mengganggu proses pengeluaran barangan kita. Sama juga, katakan kamu ada sebuah kedai runcit atau pasar raya, ini pun penting. Inventory ni kena pastikan sentiasa mencukupi. Kalau kita ada stok inventory yang banyak, mungkin menyebabkan kerosakan. Kalau kamu beli sedikit, bila pelanggan minta barang tak ada, jadi pelanggan akan lari ke kedai lain. Jadi kawalan inventory ni sangat penting supaya boleh digunakan dengan sempurna dan memenuhi keperluan dan permintaan untuk tempoh tertentu. Okey. Okey, sistem kawalan inventory ni ada dua. Satu, sistem kawalan inventory selanjar atau dipanggil perpetual inventory system. Perpetual inventory system ni kita sentiasa update, okey, kemaskini rekod inventory kita. Jadi bila ada penambahan, kita akan update. Bila berlaku pengurangan, kita akan update. Jadi kamu ada maklumat yang terkini tentang inventory. Jadi kebanyakan perniagaan dia menggunakan kaedah selanjar. Okay? Contohnya macam pasar mini. Okay? So pasar mini dia guna barcode kan. Jadi bila kita beli suatu barang, dia akan scan barang kita. Bila scan, komputer akan terima maklumat. Contohnya kamu beli ubat gigi. Jadi komputer akan catat ada satu ubat gigi dijual. Jadi memang dalam stok ada kekurangan satu inventory. Jadi perubahan ni akan dicatat dengan serta-merta. Itu dipanggil selanjar. Okey. Kalau berkala, kita hanya periksa inventory pada peringkat permulaan dan peringkat akhir saja dalam tempoh masa tertentu. Misalnya 3 bulan. Kita periksa barang masuk dengan barang keluar. Jadi kita tak periksa setiap hari. Kalau periksa sepanjang masa, itu dipanggil perpetual. Okey, periodik ni kita hanya periksa dalam jangka masa tertentu atau dipanggil berkala. Okey. Okey, kepentingan kawalan inventory. Ingat, ada 6 kepentingan. Yang pertama, pastikan tahap inventory ni pada tahap optimum. Tahap yang terbaik. Tak kurang, tak banyak. Okey. Yang kedua, memastikan aktiviti pengeluaran berjalan dengan berterusan. Jadi kalau inventory tak cukup, boleh mengganggu proses pengeluaran. Contohnya, kamu ada kilang perabot. Jadi bekalan kayu ni tak ada, terpaksa berhentikan aktiviti pengeluaran perabot. Okey. Mengelakkan kerosakan dan pembaziran inventory. So, pengurusan inventory ni penting. Jadi kalau kita beli banyak sangat, takut dia berlaku obsolete. Okey, menjadi lapuk dan mungkin mengalami kerosakan. Okey. Kerosakan ni berlaku kerana kamu tak uruskan inventory dengan baik. Mungkin persediaan bahan tu, okey, cara penjagaan barang tu kurang baik. Okey. Meminimumkan kos penyimpanan inventory. Ingat bila kita simpan stok, kos akan meningkat. Contohnya, kos insurans, okey, kos untuk security guard, kos CCTV, okey, kos sewa bangunan, banyak kos yang terlibat dalam inventory. Jadi kalau kamu simpan banyak stok, kos akan meningkat. Jadi kamu kena pastikan simpanan inventory ni minimum supaya boleh menjimatkan kos. Okey. Memenuhi keperluan pasaran. Jadi bila pengguna perlukan barang, memang ada stok. Okey. So boleh memenuhi keperluan pasaran ikut keperluan. Okey. Menstabilkan harga barang, iaitu harga tak berubah dengan banyak. Bila harga berubah, bila berlaku lebihan atau kurangan. Barang lebihan, harga akan turun. Barang tak cukup, harga akan naik. Jadi,
Inventory ni macam satu empangan. Okey, kalau kita berjaya uruskan inventory dengan baik, macam bekalan air kan, kamu dapat bekalan air berterusan sebab sistem pengurusan inventory yang baik. Okey, kalau tidak, kamu hanya dapat air bila berlaku hujan. Kalau tak ada hujan, tak ada air. So sekarang ni kamu dapat bekalan air yang cukup sebab ada sistem pengurusan air yang baik. Barang pun sama. Jadi kalau kita uruskan inventory dengan baik, so harga menjadi stabil. So ingat formula dia akad. Okey, akad maksudnya S ni refer to harga, A refer to activity, K refer to keperluan, kos dan kerosakan. Okey. So ini antara keyword yang kamu kena ingat untuk kawalan inventory. Okey. Okey, jenis inventory dibagi kepada 3 atau jenis stok. Satu ialah bahan mentah. Okey, jadi kalau kita pergi mana-mana kilang, kamu akan nampak ada 3 jenis inventory. Okey, bahan mentah itu sumber semula jadi yang akan digunakan dalam aktiviti pengeluaran. Contohnya kalau kita ambil contoh perabot, kayu yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran perabot dipanggil bahan mentah. Kerja dalam proses atau work in progress, yang ni barang yang masih dalam proses pengeluaran. Okey, belum selesai lagi. Okey, masih dalam proses pengeluaran, we call that kerja dalam proses atau work in progress. Okey, contohnya pintu almari dianggap sebagai kerja dalam proses. Belum dipasang untuk dijadikan almari. Almari ialah barang siap. Pintu almari kerja dalam proses. Okey. Produk siap maksudnya output akhir daripada proses pengeluaran yang tersedia untuk dipasarkan. Contohnya, meja makan yang telah siap dibuat dan sedia untuk dipasarkan pada pengguna. So, we call that produk siap. So, ada 3 inventory ya. Bahan mentah, kerja dalam proses dan juga produk siap. Okey, contoh soalan. Berikan maksud kawalan inventory dan nyatakan 3 kepentingan. Berikan maksud kawalan inventory, itu pastikan stok mencukupi supaya aktiviti pengeluaran berjalan dengan lancar. Apakah kepentingan? Recall balik akad. Okey, stabilkan harga, kawal kos, okey. Aktiviti berjalan dengan lancar, okey, ingat keyword, okey. Alright, uraikan 2 sistem kawalan inventory. Ingat lagi, ada 2 kan? Satu selanjar, satu lagi berkala. Okey, berikan satu uraian dan satu fakta dengan satu uraian. Nyatakan 4 kepentingan kawalan inventory kepada sebuah syarikat pengeluaran perabot. Okey, 4 kepentingan kawalan inventory kepada syarikat pengeluaran perabot ialah guna yang akad tu. Okey, iaitu berkaitan dengan kos, okey. Lepas tu berkaitan dengan aktiviti berjalan dengan lancar, okey. Lepas tu berkaitan dengan harga, okey. Ini antara keyword yang kita boleh guna untuk kepentingan kawalan inventory. Okey. Jelaskan 3 jenis inventory untuk sebuah syarikat pengeluaran pakaian sukan. Apa dia? 1, bahan mentah, kerja dalam proses, produk siap, kaitkan dengan pakaian sukan. So, untuk pakaian sukan, bahan mentah ialah kain benang. We call that bahan mentah. Kerja dalam proses, kain yang telah dipotong. Itu dipanggil kerja dalam proses. Produk siap ialah pakaian sukan yang telah disiapkan. Okay. Alright. So, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamulah. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Keep trying. Okay. Tajuk ni memang agak sukar kan. Okay. Tapi tak ada benda yang susah kalau kita berusaha dengan lebih gigih. So, wish you good luck. Try your best. Okay. Keep revising, keep studying sampai kamu dapat A dalam pengajian niagaan. Go for A. Okay. Alright. Bye.